Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Crosa BBC, dan dalam video kali ini saya akan membuat pengenalan serta penerangan ringkas mengenai booster pack yang pertama untuk Beyblade Burst TCG, iaitu Spirit Summon. Okey. Dan terlebih dahulu, bagi anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa tekan butang like, tekan subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan sebarang informasi terbaru daripada kami di BBC Crosa. Okey, tanpa buang masa, mari saya perkenalkan kad Spirit Summon. Okey, Spirit Summon ini merupakan kad attachment. Jadi dia perlu dimasukkan ke dalam attachment zone sebelum kita memulakan permainan. Kad ini ditandakan dengan sepadan berwarna putih dan memandangkan kad Spirit Summon ini juga seakan-akan meniru gaya Blader di dalam anime, di mana mereka menyeru ataupun memanggil semangat di dalam bay masing-masing untuk memperkuatkan serangan, pertahanan atau menambahkan stamina pada bay. Jadi ia mempunyai efek dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Okey, syarat umum untuk menggunakan kad Spirit Summon ada 4. Okey, yang pertama adalah sekiranya kita telah menggunakan atau sedang menggunakan, sedang menggunakan satu kad Spirit Summon, maka pihak lawan tidak boleh menggunakan kad Spirit Summon miliknya sehinggalah efek kad kita telah tamat. Syarat yang kedua adalah apabila kita menggunakan kad Spirit Summon, kita tidak boleh menggunakan main skill pada Blader card kita. Dan syarat ketiga adalah apabila kita menggunakan kad Spirit Summon, kita tidak boleh meletakkan sebarang attachment card lain pada kad Blader kita seperti launcher atau tools atau kad-kad lain. Dan syarat keempat adalah kad Spirit Summon ini hanya boleh digunakan sekali sepanjang satu pusingan, bermakna kita perlu menamatkan pusingan tersebut sebelum kita boleh menggunakan kad Spirit Summon yang lain. Okey, baik, tanpa membuang masa, kita lihat kad yang pertama. Okey, di dalam booster pack ini kita akan mempunyai 9 jenis kad Spirit Summon, dan kad yang pertama ini saya perkenalkan adalah Archer Hercules. Okey, Archer Hercules ini berasal daripada siri Chozi yang mempunyai skill yang dinamakan Omega Shot. Okey, Omega Shot ini efeknya adalah seperti berikut. Kita tidak boleh menyerang sebanyak 2 giliran. Tetapi pada giliran ketiga, selepas kita membuang kad ini dan meletakkan di bahagian discard zone, kita boleh meletakkan 2 kad launcher yang mempunyai nama yang sama pada kad Blader kita dan menggunakan kesan kedua-dua kad tersebut serentak. Okey, seperti yang kita tahu, kad launcher hanya boleh digunakan sekali semasa giliran kita. Namun begitu, kad ini akan memberikan kita peluang untuk menggunakan 2 kad serentak pada satu giliran. Okey, ini adalah skill yang agak kuat dan boleh menambah kuasa serangan kita pada giliran ketiga selepas kad ini digunakan. Okey, untuk kad yang kedua, kita lihat kad Ace Dragon. Okey, Ace Dragon ini berasal daripada siri GT yang mempunyai skill yang dinamakan Total Command. Okey, untuk menggunakan skill ini, untuk 3 giliran, sekiranya pihak lawan ingin meletakkan sebarang kad ke atas kad Blader beliau, dia perlu membuat lontaran dadu dan mendapatkan 10 poin atau ke atas, barulah dia boleh meletakkan kad tersebut di atas kad Bladernya. Okey, sekiranya gagal, dia hanya boleh menyerang seperti biasa. Dan sepanjang kad ini sedang aktif, pihak lawan tidak boleh menggunakan skill utama ataupun main skill yang terdapat pada Blader kad beliau. Okey, ini merupakan kad interrupter yang agak unik dan boleh merubah arus perlawanan. Okey, dan seterusnya saya ingin memperkenalkan kad Alter Chronos. Okey, Alter Chronos ini berasal daripada God Series. Ia mempunyai skill yang dinamakan Hand of Fate. Okey, dan efek skill ini adalah untuk 3 giliran kita tidak boleh menyerang.
Namun begitu, apabila pihak lawan mengisytiharkan serangan, dia harus menolak jumlah serangan yang sama pada TS beliau. Sebagai contoh, dia menyerang kita sebanyak 10 mata, dia juga harus mengurangkan TS-nya sebanyak 10 mata. Ini merupakan kad yang boleh dikatakan sebagai serampang dua mata ataupun double edged sword. Okey. Dan sekiranya kedua-dua pemain telah pun mencapai nilai kosong pada TS masing-masing sepanjang kad ini aktif, maka kemenangan akan diberikan kepada pengguna kad ini. Okey, dan dia akan mendapat kemenangan spin finish. Okey, ini adalah Alter Chronos. Seterusnya kita lihat kad yang dinamakan Z Archlis. Okey, ini berasal daripada Chozi series. Okey, yang mempunyai skill yang dinamakan Justice Sword. Alright, untuk menggunakan kad ini, kedua-dua pemain mestilah mempunyai jenis blader card yang sama. Okey, sekiranya kita menggunakan attack type blader card dan pihak lawan juga mempunyai card yang mempunyai jenis yang sama, barulah kita boleh mengaktifkan card Spirit Summon ini. Okey, sekiranya kita menggunakan card ini untuk 3 giliran, jumlah serangan kita akan ditambah sebanyak 10 mata. Okey, ini adalah kad serangan yang sangat kuat, tetapi syaratnya agak ketat. Jadi harus berhati-hati dan rancang sebaik mungkin bila hendak kita gunakan kad ini. Baik, kad seterusnya adalah kad pertahanan, iaitu Kaiser Carbeus daripada siri Dual Layer. Okey, dia mempunyai skill yang dinamakan Hell Guardian. Okey, efek Hell Guardian ini adalah selama 3 giliran serangan pihak lawan tidak akan memberi kesan ke atas TS kita. Kita kebal selama 3 giliran. Namun begitu, burst finish dan over finish masih berlaku sekiranya pihak lawan berjaya mendapatkannya dalam lontaran beliau. Namun begitu, serangan kita juga akan dibahagikan kepada 2 sebanyak 3 giliran tersebut. Okey, jadi kalau kita serang sebanyak 14 poin, bahagi 2 kita akan dapat 7. Dan sekiranya serangan tersebut apabila dibahagi 2, ia akan mempunyai nilai titik perpuluhan 5. Dia akan dibundarkan naik ke angka seterusnya, iaitu sebagai contoh, kita dapat 13 bahagi 2 dapat 6.5, maka serangan kita dibundarkan menjadi 7. Okey, ini adalah Kaiser Carbeus. Kad seterusnya adalah Judgment Joker daripada siri GT. Nama skillnya adalah Trick or Treat. Okey, seperti Halloween, sambutan Halloween. Okey, untuk 2 giliran pihak lawan tidak boleh meletakkan sebarang kad di atas kad blader beliau dan tidak boleh menggunakan main skill yang terdapat pada kad bladernya. Okey, namun begitu harus diingatkan sekiranya dia membuat lontaran dadu dan mendapat 12 poin atau lebih, maka serangannya akan digandakan sebanyak 3 kali ganda. Ini adalah kad yang sangat unik di mana dia boleh membantutkan usaha pihak lawan, tapi pada masa yang sama sekiranya nasib beliau baik, dia boleh mencederakan TS kita sebanyak 3 kali ganda. Okey. Dan kad seterusnya yang ingin saya perkenalkan adalah kad Dead Phoenix daripada siri Joe Z. Okey. Dia mempunyai skill yang dinamakan Deathly Arise, di mana kad ini hanya boleh digunakan sekiranya TS kita berbaki sebanyak 15 mata ataupun kurang. Apabila kita menggunakan kad ini, kita tidak boleh menyerang sebanyak 2 giliran dan serangan pihak lawan juga akan digandakan sebanyak 2 kali ganda. Namun begitu, setiap kali beliau menyerang kita, serangan tersebut tidak akan mengurangkan TS kita, tetapi akan menambahkan TS kita. Okey, sekiranya diserang, dia dapat 10 poin, darab 2, 20, maka serangan tersebut akan menambahkan TS kita sebanyak 20 mata. Kad ini bagus untuk menghalang pihak lawan daripada menggunakan launcher card atau tool card yang boleh menambahkan serangan
beliau. Namun begitu, over finish dan burst finish masih berlaku sekiranya pihak lawan berjaya mendapatkannya. Okey, ini adalah dead phoenix. Kad seterusnya adalah Emperor Fornius daripada Chozi series yang mempunyai skill yang dinamakan Poseidon Wrath, di mana apabila kita menggunakan kad ini sebanyak 2 pusingan, serangan kita akan digandakan sebanyak 2 kali ganda. Namun begitu, sekiranya kita mendapat burst finish atau over finish, ia akan ditukarkan menjadi serangan ke atas TS pihak lawan sahaja. Kita tidak akan dapat efek burst atau over finish itu serta-merta. Okey. Alright, ini adalah Emperor Fornius. Dan kad terakhir untuk booster pack ini adalah Hell Salamander. Okey, daripada seri Chozi yang mempunyai skill yang dinamakan Inferno Claw. Okey, selama 2 giliran pihak lawan tidak boleh menyerang ataupun tidak boleh menggunakan skill pada kad blader beliau. Namun begitu, setelah tamat 2 giliran tersebut, kita harus mengurangkan jumlah TS kita sebanyak 10 mata. Okey, ini juga merupakan kad yang agak unik, tetapi boleh mengubah corak perlawanan pada saat-saat akhir. Okey, dan itu sahaja penerangan ringkas mengenai booster pack Spirit Summon pada video kali ini. InsyaAllah booster pack ini akan dilancarkan pada bulan September akan datang. Dan sekiranya berminat boleh hubungi saya, boleh tinggalkan komen ataupun boleh pergi ke Facebook BBC Crossa untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Okey, setakat itu sahaja video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan teruskan berbeyblade. Bye.